آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris yang ke-9 daripada atas. Surat 16 baris ke-9 daripada atas. Kita baca semulalah sebab kita minggu lepas tu berhenti tengah jalan elektrik padam. Kita minggu lepas. Jadi kita baca semula muka surat 16 baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang keempatnya, martabat ni kedudukan niat sembahyang. Yang keempatnya, sembahyang yang memada pada niatnya, memada pada wajib ni dengan qasad, sahaja aku sembahyang, dan ta'arruf, datangkan niat fardu, dan ta'ayyun, nyatakan sembahyang, dan ta'ayyun nafsah, erti ta'ayyun nafsah, menentukan akan dirinya imam atau makmum. Mana? Iaitu sembahyang Jumaat. Iaitu sembahyang hak martabat yang keempat ni, sembahyang Jumaat. Dan seumpama sembahyang Jumaat, sembahyang qasar, kerana wajib pada niatnya, niat sembahyang qasar wajib niat qasar. Demikianlah niatnya, usolli fardal jumaati imaman atau makmuman, sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, aku imam atau aku makmum. Usolli fardu zuhri, gitu je, tak ada atau dah, dan ke tak ada dah. Hak tadi niat Jumaat. Hak martabat yang keempat, yang kedua ni pula hak niat qasar. Dia tak ada atau ataupun dan, tak ada dah. Usolli fardu zuhri atau fardu asri atau fardu isya'i maksuratan, atau pada maksuratan rak'ataini, artinya saja aku sembahyang qasar, fardu ta'arruf, zuhur ta'ayyun, atau fardu asar atau fardu isya dikasarkan, saja aku sembahyang fardu zuhur qasar, atau 2 rakaat. Niat qasar pun boleh, niat 2 rakaat pun boleh, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Okey tu. Niat qasar ataupun niat 2 rakaat. Hak ni hak sekurang-kurang wajib ni. Kita hak sekurang-kurang wajib. Tapi niat yang sempurnanya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur tunai qasar 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Qasar pun niat, 2 rakaat pun niat. Tapi hak wajibnya niat qasar ataupun niat 2 rakaat.
saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Qasar lah tu. Ataupun saja aku semayang fardu zuhur kasar. Hak ni hak sekurang-kurang ni. Nak comelnya saja aku semayang fardu zuhur tunai kasar 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu panjang. Kasar pun kita niat 2 rakaat, bilangan rakaat pun kita niat. Tapi wajibnya pilih antara dua tu padang dah. Niat kasar ataupun tak niat kasar. Niat saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Itu kasar dah tu. Ada ni. Ni hak martabat yang keempat. Daripada 4 martabat niat. Dia martabat yang pertama, kedua, ketiga, keempat ni kira kepada juzuk yang wajib kita niat. Martabat yang pertama, satu je wajib niat, kasar, saja aku semayang. Itu semayang sunat mutlak. Martabat yang kedua, dia juzuk niatnya ada 2, qasad dan ta'ayyun. Saja aku semayang isra', saja aku semayang duha, saja aku semayang tahiyatul masjid, saja aku semayang zuhur qabliyah, zuhur ba'diyah. Itu hak martabat yang kedua. Dia ada 2 juzuk. Martabat yang ketiga, kedudukan niat yang ketiga, dia ada 3 juzuk niat hak wajib. Qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur, saja aku semayang fardu janazah, saja aku semayang fardu nazar. Contohnya kalau dia bernazar, kalau semayang tu fardu, wajiblah kena bubuh fardu. Semayang sunat. Sunat jenazah bila pula sunat jenazahnya fardu jenazah? Semayang jenazah fardu bukan sunat. Semayang jenazah fardu kifayah. Bukan semayang sunat kan jenazah. Main wajib lah semayang jenazah ni. Main fardu. Jadi semayang hak martabat yang ketiga ni, hak wajib niat fardu, hak semayang fardu lah. Mana semayang fardu? Semayang fardu 5 waktu. Mana semayang fardu janazah. Mana semayang fardu kita nazar, aku dapat begiang-begiang, wajib atas aku sembahyang 2 rakaat. Jadi semayang tu hukumnya wajib lah. Maka dia pun kena niat sahaja aku semayang fardu nazar. Dia tu hak bahagian martabat yang ketiga. Yang mana dalam niat ni ada 3 juzuk, 3 bahagian. Qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur. Mana ni? Tiap semayang hak fardu. Termasuk fardu janazah. Tu fardu lah. Fardu nazar. Dah dia bernazar. Apabila dapat bagian wajib atasku semayang 2 rakaat, maka semayang tu fardu. Jadi wajib kena ta'arrud dalam niat tu. Kena datangkan niat fardu. Ta'ayyunnya nazar. Dia gitu. Nazar tu lajaz ke tabarruk ke tak apa lah tu dah disebut. Sebut nazar sudah cukup. Tapi nak sebutnya ta'arrud tu wajib. Tu hak martabat yang ketiga. Kita ni martabat yang keempat. Niat pun jadi 4 juga juzuk dia. Qasad, ta'arrud, ta'ayyun tetap dah. Dia kena tambah selagi. Ta'ayyun nafsah dia panggil. Jadi 4 qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Tu macam martabat yang ketiga. Tambah satu lagi ni, jadi 4 dalam niat. Mana ta'ayyun nafsah ni? Menentukan dirinya imam, menentukan dirinya makmum. Pada sembahyang mana ni? Pada sembahyang yang syarat sahnya berjemaah. Mana? Sembahyang Jumaat. Contoh dalam kitab kita. Kita sebut dah minggu lepasnya. Minggu dahulu pun sebut sembahyang ulang. Sembahyang ulang. Dan juga sembahyang jamak takdim kerana hujan. Satu lagi kalau kita nazar. Nazar ni contohnya, kalau dapat satu perkara begang-begang, maka wajib atas aku berjamaah zuhur hari ni. Contohnya dia nazar nak berjamaah zuhur hari ni.
Jadi berjemaah tu wajib dah tu sebab dia nazar. Maka kena niat imam ataupun niat makmum. Tapi kita cerita 3 lah. Sembahyang Jumaat, sembahyang ulang dan sembahyang jamak takdim kerana hujan. Ni 3 sembahyang ni sembahyang yang syarat sahnya adalah berjamaah. Adapun umpama sembahyang fardu zuhur berjemaah tu fadilah. Sembahyang zuhur ni seorang diri pun sah. Sembahyang zuhur ni seorang diri pun sah. Tapi fadilahnya 27 berjamaah. Adapun sembahyang Jumaat, berjemaah tu salah satu daripada syarat sah sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat ni ada syarat-syarat dia juga. Syaratnya didirikan Jumaat di dalam bangunan yang tetap, bukan dalam khemah. Syarat sah Jumaatnya bilangan 40 orang. Syarat sah Jumaatnya berjamaah. Syarat sah Jumaatnya didahulukan dengan 2 khutbah. Ni dia ada 6 syarat untuk sah Jumaat. Di antara syarat sah Jumaatnya adalah berjamaah. Tu syarat sah Jumaat adalah berjamaah. Jadi apabila sembahyang tu syarat sahnya adalah berjamaah, maka niat berjamaah tu lah wajib lah. Niat berjamaah ni macam mana? Kalau imam, niat imam. Kalau makmum, niat makmum. Itu dipanggil berjamaah. Adapun sembahyang fardu zuhur berjamaah bukan syarat sah. Maka niat imam, niat makmum dia apa hukum? Hak kita tinggal minggu lepas, tinggal tergantung gitu tu. Biar dulu tu kita cerita semula. Nak cerita hak martabat yang keempat ni. Sebab kita sembahyang berjemaah zuhur asar, kita niat juga sebagai makmum. Apa hukum niat sebagai makmum? Kena tahulah. Kena tahu tu hak ni hak dia duk buat hari-hari. Duk amal hari-hari. Bukan hak amalan setahun sekali ni. Amalan setahun sekali macam puasa Ramadan. Dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan, kena tukar tajuk lah. Ambil tajuk puasa tahun lepas tahun dah tak ingat. Hak ni dak ni hak kita duduk niat sokmo saja aku sembahyang fardu zuhur makmum tunai 4 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang fardu zuhur makmum tunai 4 rakaat kerana Allah. Apa hukum kita niat sebagai makmum? Sebab zuhur berjemaah bukan syarat sah sebagaimana berjemaahnya sembahyang Jumaat. Apa hukum dia? Tak ada sini ni. Ini cerita hak sembahyang yang syarat sahnya berjemaah. Maka niat menjadi imam wajib. Niat menjadi makmum wajib. Pada ni. Sebab syarat sah Jumaat adalah berjemaah. Sama dengan sembahyang ulang. Sembahyang ulang, kita sembahyang dah kali yang pertama. Kemudian kali yang pertama tu dalam keadaan berjemaah ke ataupun dalam keadaan seorang diri ke, atau khilaf ulama tu. Khilaf ulama. Setengah pandangan syaratnya sembahyang pertama dalam keadaan seorang diri. Kalau sembahyang pertama tu berjemaah dah, maka tak boleh dalahnya. Itu ada 2 pandangan di situ. Sama ada pandangan mengatakan sembahyang pertama tu mesti seorang diri, barulah boleh ulang sembahyang kali yang kedua. Satu pandangan dah, kalau sembahyang pertama berjemaah dah pun kita boleh ulang pula sekali lagi. Yang mana ulang ni hanya sekali jua. Ulang hanya sekali jua. Bukan kata mari pula seorang lagi berjemaah pula dengan dia. Mari pula seorang lagi berjemaah pula dengan dia. Ulang hanya sekali sahaja. Ada pun pandangan yang mengatakan boleh ulang banyak mana pun selagi waktunya masih lagi ada. Itu pandangan daif. Itu pandangan Syekh Al-Bakri.
mengatakan bahawa selagi waktu tu ada lagi, ulang lah. Sudah semayang, ada pula orang baru mari masjid. Tak semayang lagi tak? Tak, semayang dengan saya lah. Sudah semayang. Duduk, siapa pula orang pakai masjid? Tak semayang lagi? Tak, semayang dengan saya lah. Itu pandangan Daif tu. Itu pandangan Syekh Al-Bakri mengatakan bahawa boleh ulang selagi waktunya masih lagi ada. Tapi pandangan yang muktamad hanya ulang sekali saja. Boleh ulang sekali saja. Itu pandangan yang muktamad. Lah kalau Zuhur contohnya, kalau nak tunggu situ orang baru sapa, memang ada semua lah orangnya. Orang kerja kan. Ni baru sapa. Lama-lama ni mari sapa. Dah kita kan. Kalau ramai-ramai nak ditik imam, tak beri. Hak mari seorang ni. Boleh ditik imam. Orang ambil kita nampak makan pakai comel je nampak. Hak mari pula budak-budak muda. Awak tak main lagi? Tak, main dengan pocik ni. Dia tidak, dia tik imam hak ramai-ramai, awak tak beri. Agak ketua haji saja ngaji tak walah mana. Tak beri dia orang. Pandangan Daif boleh ulang berapa kali pun selagi waktu masih lagi ada. Pandangan muktamad boleh ulang hanya sekali sahaja. Hatilah. Sekali sahaja. Mana? Sembahyang jenazah tidak sunat ulang. Sembahyang jenazah tidak sunat ulang. Hak sembahyang 5 waktu sahaja hak sunat ulang. Jenazah tak sunat ulang. Mayang dah sekali sudah. Kemudian satu lagi yang semayang jamak takdim kerana hujan. Jamak takdim je, jamak takhir tidak ada. Sebab jamak takhirnya macam mana kita tahu jam tu sampai pukul berapa. Jamak takhirnya hak adanya hanya jamak takdim jua. Hanya jamak takdim jua. Kemudian jangan tukar, ni bukan kasar. Ini hanya jamak jua. Kasar tak boleh. Kasar hanya satu sahaja. Kasar hanya musafir. Pada ni kasar satu sahaja, iaitu musafir. Hak kasarnya, yang mana kasar ni ijma' ulama'. Jamak ni tidak ijma' ulama'. Pandangan mazhab Hanafi, pandangan Imam Muzani, tidak ada jamak musafir. Tidak ada jamak. Adapun kasar ijma' ulama'. Kemudian kasar ni disyariatkan pada tahun yang keempat. Nabi duduk Madinah 4 tahun. Adapun jamak tahun yang ke-9. Faham tak ni? Jadi yang ijma' ulama' adalah kasar. Adapun jamak tidak ijma' ulama'. Kemudian kasar sahaja yang berkait dengan musafir. Adapun jamak, kalau pandangan hok kata ada jamak tu lah, musafir, sakit, hujang, ni contohnya. Haji, kerana haji. Itu jamak di sisi pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi jamak musafir tidak ada, jamak sakit tidak ada, jamak kerana hujang tidak ada. Yang ada hanyalah jamak kerana mengerjakan haji. Jadi maknanya kalau orang tempatan sendiri, bukan orang luar, orang musafir, pun boleh jamak. Kenapa? Kerana haji. Dia orang tempatan. Jamak di sini bukan kerana musafir, jamak kerana haji. Jadi orang tempatan pun boleh jamak juga. Itu mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi hanya jamak kerana haji saja. Jamak musafir tidak ada. Yang paling banyak sekali boleh jamak ni mazhab Hambali. Dia ada 8 sebab. Di antaranya sakit. Itu di antaranya. Di antaranya dalam keadaan mana kesuntukan sangat-sangat. Macam contohnya orang-orang yang kerja doktor yang dia buat pembedahan tu makan masa berjam-jam tu. Itu berjam-jam dah tu.
Mana kalau masuk bilik bedah pukul 12 tengah hari, pukul 5 baru siap. Contohnya. Maka mazhab Hanbali boleh jamak kerana kesuntukan. Mazhab Syafi'i tak boleh nak jamak gitu. Tetapi kalau doktor tu membabitkan nyawa orang tak boleh tinggal, dia haruskan tinggal sembahyang qada dalam waktu asar. Gitu pula. Tak ada. Dalam mazhab Syafi'i kita pandangan yang muktamad, jamak hanya musafir, jamak hanya kerana hujan. Mazhab Syafi'i kita yang muktamad, jamak sakit pun tak ada. Hak jamak sakit pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada jamak kerana sakit. Jadi yang hak jamak kerana sakit tu pakai pandangan Imam Nawawi. Pandangan tu sama dengan pandangan mazhab Hanbali. Ada ni. Tapi mazhab Hanbali ni bukan sakit saja. Macam doktor tadi tu dibenarkan jamak. Kita mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi oleh kerana tak boleh tinggal, kerana nyawa orang, maka syarak membenarkan dia tinggal semayang. Tu je. Tak mayang Zuhur. Tak mayang Zuhur. Dia pun jangan qada dalam waktu asar. Sebab apa ni? Nyawa. Ada ni. Tapi biasanya kalau orang-orang yang terbabit kerja seumpama ni dia jamak. Tak apalah dia pakai mazhab Hanbali. Kita jelah. Dia jamak takhir. Yelah dia perkara ni berlaku secara emergency. Ada kemalangan emergency. Dia kena tupu lah. Tak boleh nak tinggal-tinggal dah. Lepas tu masa tak masa pun. Lepas tu macam mana? Kalau nak pakai mazhab Hanbali, waktu Zuhur banyak dah ni, jamak takhir lah. Pakai mazhab Hanbali. Kalau pakai mazhab Syafi'i, tak semayang lah. Tinggal Zuhur tu. Tinggal semayang lah kau panggil. Selesai pembedahan tu, semayang qada Zuhur. Hak tu hak tinggal semayang yang syarak benarkan. Tapi biasanya orang tak pakai tinggal semayang tu, dia pakai jamak. Jamak tu mazhab Hanbali. Tak apalah. Dia rasa macam tinggal semayang ni tak selesa lah. Walau syarak benarkan. Sebab membabitkan nyawa. Tapi kalau kata jamak ni, dia selesa sikit. Gitu je lah. Tapi biasanya memang orang jamak. Orang yang terbabit kerja-kerja yang seumpama ni. Contoh kita kata, dia ni tengah nak menyelamatkan orang. Kebakaran ke apa ni, hara ni, nyawa orang apa semua ni. Lepas tu macam mana tu? Jamak lah. Itu pandangan mazhab Hanbali. Ada ni. Jadi, hak ijma' ulama' adalah kasar. Jadi kasar lain, jamak lain. Ni pun apa panggil pun ni, keliru ni. Pernah sekali dia kata, ada orang mengajar, orang ceramah, kalau kita sakit, Zuhur boleh buat 2 rakaat. Asar boleh buat 2 rakaat. Isyak boleh buat 2 rakaat. Dia kata orang mengajar kata gitu. Tahu dah. Orang mengajar tak kata gitu. Dia salah faham. Tahu dah. Orang ngajar kata mana gitu tu. Zuhur boleh buat 2 rakaat tu. Orang ngajar kata boleh jamak. Dia kata boleh jamak. Lepas tu dia tak kata boleh kosong. Dah jamak kosong dia kata. Tengok. Dia yang tak reti. Tapi dia kata orang ngajar yang kata. Orang ngajar kata orang sakit boleh jamak. Dia faham orang sakit boleh zuhur buat 2 rakaat. Tu kasar bukan jamak. Dia ingat ke jamak kasar. Kasar jamak. Dah. Kasar hanya musafir. Itu ijma' ulama'. Yang khilaf ulama'nya jarak. Itu khilaf ulama'nya. Jarak mana? Hak musafir jauh tu jarak mana? Pandangan mazhab Syafi'i kita 2 marhalah. Pandangan mazhab Maliki 1 marhalah. Pandangan mazhab Hanafi 3 marhalah. Itu je lah. Dia khilaf berkaitan dengan jarak hak musafir yang boleh kasar tu. Tapi kalau sebut kata musafir yang boleh kasar, jamak boleh lah. Mana hak boleh kasar tu boleh jamak lah. Jamak tak mesti boleh kasar. Jamak sakit, jamak hujan. Kalau sebut kata cukup syarat boleh kasar musafir dia, boleh jamak lah.
pada ni. Bila kasar boleh jamak. Dia hak berkait dengan jarak tu nah. Kalau pandangan mazhab Maliki satu marhalah. Ni kadang-kadang duduk baloh ni, dia khija tu gitang ke besuk tu je. Bukan ada apa jertih 2 marhalah. Siapa di setiu je. Dia jamak kasar dah. Satu marhalah barunya. Lepas tu dia bising. Tu mazhab Maliki. Dia jarak musafir ni ada bagai-bagai pandangan. Ada bagai-bagai pandangan tu. Pandangan-pandangan hak agak luar biasa pelik pun ada. Tapi tak apalah, hak paling-paling tu mazhab Maliki satu marhalah. Tapi kalau mazhab Hanafi 3 marhalah. Mazhab Hanafi 3 marhalah. Dia tak ada jamak, dia kasar. Mazhab Hanafi 3 marhalah ni kasar jatuh hukum wajib. Kalau semayang tamam juga, semayang tu tidak sah. Dia wajib kasar apabila 3 marhalah. Faham ni dah? Kasar 1, tamam 1. Bukan tamang Idris tu. Tak, tamang Idris tak? Apa nama tu? Tu tamang apa tu? Tamang Idris. Apa dah? Ya, pelakon tu orang tua tu kan. Zaman-zaman itu tu lah. Orang lain tak ingat dah. Dia ingat orang muda-muda. Waktu tu tak ingat dah. Tamam ni sempurna. Kasar ni pendek. Jadi sekarang ni kalau mazhab Hanafi 2 marhalah tak boleh kasar lagi. Tak siapa jaga. 3 marhalah. Kalau kata 3 marhalah kemamang lah. Tahu? 2 marhalah tu paka ke mana? Paka 2 marhalah. Kemamang 3 marhalah. Gitu dah, lebih kurang dah. Mana kalau jertih itu 2 marhalah. Boleh dah. Sebab kita jertih 100 km dah. Ya ke dah? Sebab itu pernah timbul ya ke dak. Masa tu di Jabi. Di Jabi tu timbul lah kata Jabi ni. Sebab kalau jertih 100 km. Kalau turun Jabi ni, tak tahulah jarak dia, tapi kena tengok mula lah kata. Bukan nak jertih ni, dia mari Jabi je, bukan nak jertih. Tapi cukup dah marhalah. Waktu wallahualam tu kalau jertih cukup. Kalau Jabi wallahualam, sebab Jabi turun ni 10 km ke kan Kau tak apa? Dia kalau 2 marhalah 90 tu basidah tu. Dia dalam 80 berapa tak tahulah. 80 berapa? 88 ke 87 gitu lah. Jadi orang basinya orang letak 90. 2 marhalah. Letak 90. Tak apa 90. Dulu berapa batu dulu? 2 marhalah. Tak mari dah. Dulu kalau ke batu dulu 2 marhalah tu jarak mana? Hak kilo nak kemudian dah. Kilo ni hak kemudian. Hak dulu hak jarak batu tu. Mana kalau kata 90 km tu dia lebih dah tu. Dia 88, 89 gitulah. Tahu? Mana? 89 kilometer. 89 kilometer. Macam mana? Ikut lebuh raya tak siapa. Biasanya ikut lebuh raya lagilah siapa. Dia kadang jauh daripada ikut jalan. Kalau kita LPT tu jauh ikut lebuh raya daripada ikut jalan patah. Pandai ni jarak dia. Cuma orang pergi lebuh raya ni kerana dia cepat tu je. Kerana dia cepat. Dia dekat kot jalan patah.
Kemudian kalau ada dua jalan seumpama tu, kalau jalan patah tak cukup 2 marhalah. Jalan lebuh raya cukup 2 marhalah. Kita pergi pilih jalan hok cukup 2 marhalah. Kalau pilih itu kerana ada tujuan. Dipilih hok jauh tu kerana ada tujuan, barulah boleh kasar. Tetapi kalau tak ada tujuan, cuma nak kasar je, kalau kok patah, kalau macam contoh Dungun tak siapa. Kalau kok Tebuh Raya siapa dah kok mana? Tebuh Raya jauh. Jadi kalaulah disengaja pilih kok jauh, kosak dia nak kasar, tak boleh kasar tu. Tak boleh. Kalau dipilih jauh kerana ada gharak, ada tujuan. Sebab apa? Nak cepat. Sebab lebuh raya tak ada tepi light. Pada ni. Barulah boleh kasar. Bukan kata dia sengaja pilih jarak hok sampai 2 marhalah kerana nak kasar. Walah ada jarak hok dekat. Tambah tak boleh nak kasar tu. Tak boleh kasar. Dihukum ginilah hok dalam kitab. Hukum dalam kitabnya, dia berjalan ni kalau pergi straight tak apa 2 marhalah. Dia berjalan gini. Lebih Kalau dia terus ni tak apa 2 marhalah. Tapi kalau dia buat lekok ni kalau padang pasir lah. Jalan tak mana boleh buat gitu. Ni padang pasir dia pergi. Faham tak? Siapa ada orang malah? Siapa? Orang kira tu. Sengaja tu. Jadi saya tak sini 89 kilometer. 2 marhalah. 89 kilometer. Lepas tu saya tulis 48 batu. 48 batu. Mana 48 batu ni? Oh, 56 batu. 56 batu. Kalau dululah 56 batu. 2 marhalah. 2 marhalah 56 batu, 89 kilometer. Jadi mazhab Maliki 1 marhalah cukup dah. Dia ada 20 pandangan berkaitan dengan jarak kasar. 2 marhalah ni jumhur kebanyakan ulama. Dia ada 20 pandangan. Hok paling pendek sebatu pun boleh nak jamak, boleh kasar dah. Tak usah cerita lah tu. Tapi memang ada pandangan. Dia ada 20 pandangan ulama berkaitan dengan jarak kasar dipanggil. Masafah kasar dipanggil. Jarak yang boleh kasar. Tapi jumhur kebanyakan ulama je 2 marhalah lah. Tapi kita balik pada persoalan tadi, mazhab Hanafi 3 marhalah. Jamak tidak ada, dia kasar sahaja. Tapi mazhab Hanafi ni bila sampai 3 marhalah wajib kasar. Wajib kasar mazhab Hanafi. Dan ni. Wajib kasar. Sebab itulah kita mazhab Syafi'i. Apabila jarak hanya 2 marhalah, kita nak pergi paka je, afdal kita semayang tamam daripada semayang kasar. Sebab kalau kita semayang kasar, setakat nak pergi paka 2 marhalah, tak sampai 3 marhalah, semayang kita mazhab Hanafi kata tidak sah. Sebab tak sampai jarak. Jadi afdal kita tak usah kasar lagi lah. Tamam dulu. Faham dah ni? Tapi boleh jangan nak kasar mazhab Syafi'i. Tapi yang afdalnya buat tamam. Tapi kalau nak pergi ke mamam, afdal kasar daripada tamam. Sebab apa? Kalau tamam mazhab Hanafi tak sah. Sebab 3 marhalah dah. Ini di antara yang sikit lebih afdal daripada banyak. Kasar 2 rakaat, tamam 4 rakaat. Tiba-tiba afdal 2 rakaat daripada 4 rakaat. Ini afdal sikit daripada banyak. Kasar kalau 3 marhalah.
Ni contoh-contoh. Hak afdal sikit daripada banyak. Sebanyak-banyak sembahyang duha, 2 pandangan. Satu kata 8, satu kata 12. Sebanyak-banyak duha. Tapi afdal kita pilih 8. Sebab muktamadnya 8, bukan 12. Dia 8 dengan 12. Oh, banyak 12. Ada afdal buat 8. Afdal buat 8, dia buat 12. Sikit ni 8. Afdal buat 8. Sebab pandangan muktamad, duha 8 je, bukan 12. Pandangan lain kata 12. Tapi afdal pilih pandangan muktamad, buat 8 je. Tu afdal. Siapa time buat 2 rakaat je. Orang duk kira mana afdal 8 dengan 12. Gogang orang. Buat 2 rakaat je kan. Tak cerita waktu. Ni orang awak banyak ni. Kan ada kadang-kadang orang kan. Allah, nak buat gapo ni? Nak semayang duha, semayang dah. Nak buat gapo? Duha semayang dah. Siap dah. Banyak mana? 2. Tak siap lagi 2. Hak siapnya 8. Tak tahu dia. Hak siapnya 8. Sebanyak-banyak 8. Dia buat 2 ni, dia kira beres dah. Nak buat gapo? Tak nak buat ni. Tapi mana 8 dengan 12, mana afdal? Afdal pilih 8. Ni orang kata nak cerita contoh afdal sikit daripada banyak. Dari 8 dengan 12, pilih 8 sudah. Ini antara kasar 2 rakaat dengan tamam 4 rakaat. Jarak mana ni? Pergi ke Mamang 3 marah. Pilih 2 rakaat, jangan pilih 4 rakaat. Afdal pilih 2. Sebab mazhab Hanafi tu kasar tu wajib. Kalau buat tamam juga tak sah. Dan tadi kalau 2 marhalah, kenapa pula afdal tamam daripada kasar? Walaupun sudah sampai jarak 2 marhalah. Sebab mazhab Hanafi 2 marhalah tu tak sampai jarak lagi. Dia kena 3. Kalau buat 2 marhalah, pergi pakai Zuhur buat 2 rakaat dah, tak sah, kata mazhab Hanafi. Kita buatlah, kita mazhab Syafi'i. Tapi apabila bunyi tak sah tu, seeloknya jangan buatlah kasar tu. Afdal ni. Kalau nak buat tu buatlah. Mana? Dia masalah sampai tempat tuju ni setengah-setengah pandangan ulama' dia tak ada dah. Dia tak kira bilangan hari. Setengah pandangan dia selagi tidak duduk 4 hari dia panggil musafir. Nak duduk 4 hari dia panggil mukim. Setengah pandangan tidak. Sama ada 3 hari 4 hari tu dalam perjalanan, bukan sampai tempat tuju. Dia duduk pandangan di situ. Saya mengaji dengan Tok Guru pun 2 pandangan dia tu dicerita. Sebab pernah timbul pelajar pondok Pasir Tumbuh. Hari Jumaat dia pergi berniaga di Masjid Rusila. Memang hak berniaga Masjid Rusila tu asal-asalnya orang Pasir Tumbuh. Dia mari, tapi dia sapap malang, dia berniaga pagi. Lepas Jumaat dia balik. Duduknya sekejap je lah. Ada Tok Guru mengatakan, bolehlah awak duduk sehari semalam je kan. Setengah Tok Guru tak boleh, sebab awak sampai tempat tuju dah, walaupun awak duduk sehari semalam pun. Siapa dah tempat tuju? Tak boleh dah lah. Itu satu pandangan. Pandang ni. Sebab timbul gitulah. Memang Pasir Tumbuh ke Masjid Rusili ni jarak tak sudah cerita lah. Sebab jarak Kota Baru. Tu jauh sangat lah. Tapi persoalannya, siapa dia di Masjid Rusila tu? Tapi duduk memang sehari semalam je. Di sapa malam tu dia tidur situ. Tapi esok lepas Jumaat dia balik dah. Boleh tak nak jamak kasar di situ? Ada kata boleh, ada tu kata tak boleh. Gitu je lah. Sebab dia kira, kalau kata tak boleh tu, dia kata jarak, bukan, dia kira sampai tempat tuju. Walaupun duduk tu sehari semalam pun sudah sampai tempat tuju. Dia kata, selagi tak sampai 4 hari dalam perjalanan. Kita nak pergi KL, matlamat kitanya. Singgah di Kuantan, rumah anak dulu. Nak duduk dalam mana situ? Nak duduk seminggu. Dah lah. Walaupun dalam perjalanan. Sebab dia duduk pagi dah situ. Dia kata.
Kemudian kita ni pula, ni jadi lari daripada tajuk cerita bab niat semayang ni. Kita ni pula, walaupunlah mazhab Syafi'i, jumhur mazhab, ada jamak musafir, tapi jamak tidak aula. Jamak tidak afdal. Sebab kalau kita semayang jamak, kasar, 3 marhalah afdal kasar. Faham tu? Jangan duk tukar kasar jamak, kasar jamak, jamak kasar. Jadi nak pening gitu. Jamak ni himpung, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Kasar ni 4 buat 2 rakaat. Kalau kasar, kalau 2 marhalah sampai jarak mazhab Syafi'i, tapi afdal kita tamam. Nak kasar-kasar gila ni cerita afdal. Tapi kalau 3 marhalah afdal kasar daripada tamam. Tapi nak tamam juga. Ni tak usah orang kakak kasar sungguh ni. Sekarang ni 3 marhalah afdal kasar daripada tamam. Nak tamam juga. Oh, pelik orang ni. Kena tengok atas bawah lah ni. Hak timbulnya saya nak pergi paka je. 2 marhalah. Afdal kasar, afdal tamam daripada kasar. Dia katanya, kasar boleh ke tak? Tak, tapi afdal tamam. Biar ada afdal nak buat kasar. Memang sahih gitu. Tapi kalau afdal kasar daripada tamam, sebab 3 marhalah, afdal je kasar. Afdal je. Saya nak buat tamam juga. Kita tengok atas bawah dia ni. Mana orang ni? Orang buih sikit, patut afdal pula dia nak buat banyak. Pelik hak biasa orang buatnya 2 marhalah afdal tamam tu. Dia kasar dah. Dia kasar dah. Hak tu bab kasar. Adapun bab jamak, dia tidak afdal. Pandai ni. Sebab mazhab Hanafi tidak ada jamak. Mazhab Hanafi tidak ada jamak. Hak Nabi buat jamak tu, mazhab Hanafi kata bukan jamak tu. Dia panggil jamak suri. Jamak pada rupa. Nabi sembahyang zuhur, di akhir waktu zuhur, masuk asar Nabi sembahyang asar lalu. Dia gitu. Dia kata Nabi jamak ni jamak suri. Rupa yang macam himpung. Rupa macam himpung. Tapi dia himpung sebab zuhur dalam zuhur, asar dalam asar. Tapi zuhur ni lewat sangat dah ni. Sembahyang zuhur, sekejap masuk asar, Nabi pun sembahyang asar. Tu mazhab Hanafi letak kat tu. Dia kata jamak rupa, bukan jamak sungguh. Dah. Ni tersembah Masjid Putih. Kapung kita ke situ. Tak ada masalah lah. Kalau kapung kita hok belakang Masjid Putih tu tak boleh lah. Ada kapung situ kan. Kalau kapung belakang tu tak boleh lah. Dia kapung. Kapung kan kira tu. Kira kapung. Kan dia. Jadi mazhab Hanafi dia kata gitu. Hak ni timbul ni orang ada rawak. Dia sibuk kerja, zuhur dia main lewat. Sekejap masuk asar dia pun sembahyang asar. Ada ikim tu. Ada ikim tu dia sebut ni. Dia kata kerana sibuk kerja, zuhur dia lewat semua. Sebab apa? Dia nak himpun dengan asar. Tapi bukan himpun ni. Main lewat zuhur, sekali rehat je. Dah sibuk kerja mana pukul 4 lebih-lebih, dia pun berhenti kerja, dia pun sembahyang zuhur, berehat sekejap, masuk asar dia pun sembahyang asar. Dia buat gitu semua. Ismail sama. Ismail sama pun kalau main zuhur awal waktu pun boleh Ismail sama kalau Ismail tahan. Tapi dia buat gitu. Sakit jamak betul, bukan buat gitu. Sakit jamak betul. Kalau pakai pandangan Imam Nawawi tu. Sekarang ni orang dari hakim tu, dia memang maknanya akan kena balah, kena seksa di hari akhirah. Jangan melampau pada hukum. Jangan melampau pada hukum. Dia mementingkan kerja daripada ibadah. Dok, sekarang ni dia buat seumpama tu dia luput waktu fadilah. Dia luput waktu fadilah. Dia belum masuk lagi waktu tahrim apa semua. Kenapa pula dia kena seksa? Rugi tu rugilah sebab dia luput waktu fadilah.
Jangan melampau pada hukum agama. Ha? Yelah asal dia semayang awal, tapi zuhur tu jatuh lewat. Mana rugilah dianya kerana tak dapat waktu fadilah zuhur. Gitu sudahlah. Ni kena seksa, kena hukum sebab mementingkan kerja daripada akhirat. Jangan melampau gitu. Sebab solat awal waktu hukumnya sunat. Berarti dia tinggal perkara sunat. Tinggal perkara sunat tidak akan kena seksa tapi rugi. Faham tak ni? Jangan melampau pada hukum. Bukan kata comel dia buat gitu sebab dia tinggal perkara sunat. Faham tak ni? Tapi jangan kita kata siapa ke salah kena seksa, kena hukum. Itu melampau pada hukum. Faham tak ni? Sebab tu syarak menetapkan kewajipan semayang ni, kewajipan yang muwasa' dia panggil. Wajib yang muwasa'. Wajib muwasa' ni wajib yang diluaskan waktunya. Sebab orang ni ada macam-macam keadaan. Dia mementingkan kerja dia. Kadang-kadang kerja dia tu, ada keadaan kerja yang memang dia kena jaga kerja dia tu. Sebab kerja dia pun kerja, niat dia untuk nafkah keluarga. Contohnya. Tapi dalam kerja dia tu ada kerja-kerja yang memang nak tinggal tu payah. Dia pun buat seumpama tu. Dia tidak meninggalkan sembahyang. Jangan kita melampau. Ada ni. Mana dalam Wadi Hakim tu dia ambil macam mutiara kata. Sembahyang ni himpung. Zuhur sembahyang lewat, asar sembahyang awal. Buat gitu. Jadi soalnya kena seksa lah salah. Mana hukum dia? Hukum dia sunat solat dia waktu. Tinggal sunat kena hukum. Tidak, rugi tu rugilah. Tapi kita tak nak kata lagi. Sebab situasi dia macam mana, kerjaan dia macam mana. Sebab tu syarak menetapkan waktu kewajipan sebenarnya kewajipan yang diluaskan. Sebab orang tak sama situasi. Pada ni. Ada orang yang memang tak boleh tinggal masa tu. Dan dia amanahkan terima tugas macam tu. Dia wajib menyempurnakan amanah janji. Dia kewajipan semayang nak kena jaga, kewajipan nak kena jaga ni bukan semayang saja. Kita berkewajipan jaga hak kita punya ni pekerjaan yang kita sudah terima amanah, yang kita sudah berjanji dengan majikan, tu wajib. Semayang tidak tinggal. Tapi dalam keadaan tertentu fadilah solat awal waktu tak dapat nak buat. Tapi dia dalam keadaan dia nak jaga kewajipan dia menjalankan tugas. Jangan sempitkan agama ni. Jangan melampau pada hukum agama. Sunat lah. Tinggal rugi. Takkan kita dah reti hukum 5. Apa dia wajib, apa dia sunat, apa dia haruh, apa dia haram, apa dia makruh. Sunat ni buat boleh pahala, tinggal tak berdosa. Dah lah. Kalau orang salah faham, ajar suruh tinggal sunat tu. Ni orang panggil nyakit. Bukan dia tak faham pun, dia nyakit. Nyakit. Nyakit ni kata apalah. Jadi hak mazhab Hanafi lah, dia kata Nabi bukan jamak. Tapi jumhurnya jamak musafir ada. Cuma tidak afdal. Tidak afdal sebab mazhab Hanafi tidak ada jamak. Satu laginya kalau kita jamak menyebabkan satu waktu kita tak ada solat. Ada ni. Yelah satu waktu tak ada solat. Walaha kita solat ni penjuru suku ni ada solat kan. Oleh kerana subuh awal hari, zuhur tengah hari, hak 1/4 ni tak ada, bubuh duha pukul 9 pukul 10. Nak jadi suku ni. Subuh awal hari semayang, zuhur setengah hari, 1/4 tak ada, bubuh duha situ. Faham tak ni? Bubuh duha pukul 9 pukul 10. Biar ada suku-suku tu. 3/4 asar. Habis hari maghrib. Tiba-tiba kita jamak zuhur dengan asar. Kalau jamak takhir, setengah hari tak ada semayang. Kalau jamak takdim, 3/4 hari tak ada semayang. Pada ni. Itu tidak afdal. Tapi rusah kemudahan boleh. Cuma hak tak afdal ni,
Kalau kita nak jamak, kebanyakannya afdal jamak takhir daripada takdim. Kebanyakan keadaan. Afdal jamak takhir daripada takdim. Ada ni. Dia afdal jamak takdim ni gini. Kita berjalan tu pukul 1 kita berhenti di Kemamang, rumah anak kita nak pergi KL ni. Nak berehat pukul 5 nak start berjalan pula. Jadi waktu zuhur, waktu rehat, afdal takdim. Sebab pukul 5 waktu asar tu dalam keadaan sibuk dah. Nak kena berhenti pula mana-mana tempat payah. Tapi kalau berjalan zuhur dengan asar ataupun berhenti waktu pukul 12 nak sambung jalan lepas maghrib, zuhur pun berehat, asar pun berehat, maka afdalnya takhir. Kalau zuhur pun berjalan, asar pun berjalan, afdal takhir. Zuhur rehat, asar pun rehat, afdal takhir. Zuhur berjalan, asar rehat, sama telah lah afdal takhir. Yang afdal takdim ni waktu zuhur rehat, waktu asar berjalan, maka afdal takdim. Itu saja afdal takdim. Kebanyakannya afdal takhir lah daripada takdim. Kalau nak jamak, hak tidak afdal tu. Memang jamak kita ni. Memang jamak. Tambahan pula kita turut orang dah. Kita ambil jamak, mudah mayang ke sana ni? Dah jamak. Turun tu nak naik. Orang sekali turun siap dah, dia nak 2 kali berhenti pula. Dah lah tupang orang. Nak berhenti pula, nak mayang pula kali lagi. Nak tupang orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita balik kepada hak niat tu. Kita pergi pada hak niat qasar dulu. Niat hak imam ataupun niat makmum tu lah. Niat imam ataupun niat makmum. Jadi hak martabat yang keempat, qasar, ta'arud, ta'ayyun, sama dengan martabat yang ketiga lah. Saja aku semayang fardu Jumaat. Saja aku semayang fardu zuhur, tambah kasar. Saja aku semayang fardu asar, qasar, ta'arud, ta'ayyun, kasar. Itu jadi empat juzuk sini. Hak martabat yang keempat. Jadi kita balik kepada hak kita cerita kasar dah tadi dah. Kita ambil hak kasar lah dulu. Jadi hak kasar ni, kita niat kasar ataupun niat 2 rakaat. Saja aku semayang fardu zuhur, kasar. Saja aku semayang fardu zuhur, 2 rakaat. Macam sebut mula-mula tadilah. Hak comelnya, saja aku semayang fardu zuhur, kasar, 2 rakaat, tunai kerana Allah. Tu baca comel. Mana kasar pun kita niat, 2 rakaat pun kita niat. Niat dua-dua. Tapi bila niat dua-dua, satu hak wajib, satu jatuh hukum sunat. Pada ni. Tapi kalau niat kasar saja, okey dah. Niat 2 rakaat saja, okey dah. Sebab itulah ada orang payah dia kata nak semayang jamak kasar ni. Dia jamak lah kena belajar sikit. Kasar mudah je nak niat. Payah apa niat? Asalnya kita niat saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat. Tukar je saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Payah apa niat kasar? Mudah sangat-sangat je. Dia hak nak kena ingat molek ni niat jamak tu. Niat jamak tu nak kena ingat. Niat kasar mudah je 2 rakaat. Cuma niat kasar ni wajib niat dalam takbiratul ihram. Ni martabat yang keempat. Wajib niat dalam takbiratul ihram. Kalau lupa niat takbiratul ihram, tak ada lah, tamam lah. Tamam. Kita pun Allahu Akbar, qasar, ta'arud, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur kerana Allah. Tak niat kasar, tak niat 2 rakaat, maka tamam lah. Berhenti dulu semayang, takbir semula. Berhenti semayang, hukumnya haram. Ada ni. Kalau kita berhenti semayang, sekalipun tetap kita wajib tamam. Bila kita semayang tamam, ni, kita lupa niat kasar. Kita berhenti semayang, hukumnya haram. Kita tak berhenti. Kita semayang tamam ni. Tiba-tiba wuduk batal. Kita pun ambil wuduk, kita tetap wajib semayang tamam. Dah. Kita hak batal semayang tamam, kita semayang pula wajib kita semayang tamam.
Tetapi kalau kita semayang kasar, kita semayang kasar. Saja aku semayang fardu zuhur kasar. Tengah-tengah semayang kasar tu wuduk batal. Kita pun keluar ambil semayang. Kita nak semayang semula, nak main kasar pun boleh, nak main tamam pun boleh. Kalau kita batal semayang kasar, kita wuduk batal, kita ambil wuduk, kita datang semayang semula, nak semayang kasar, nak semayang kasar pulak pun tak apa. Nak semayang tamam pun boleh. Tetapi kalau hak batal semayang tamam, kita wajib main semula tu hak tamam juga. Hak terbatal ni. Ni kita nak buat batal tak ada faedah. Kita buat batal tu semayang dah lah berdosa haram. Tak boleh juga nak main kasar. Bila semayang kita semayang tamam, bukan kata kita buat batal, kita terbatal sekalipun tetap wajib kena tamam. Kita semayang tadi semayang tamam. Kalau semayang hak batal tu kasar, kita semayang semula, nak kasar semula pun boleh, nak buat tamam pun boleh. Pada ni. Jadi tak boleh nak berhenti lah, berhenti orang dia. Berhenti pun tak boleh juga nak semayang kasar. Jadi kita tak niat kasar dalam takbiratul ihram, maka tamam lah. Sebab itulah hak ni hak wajib niat dalam takbir. Hak martabat yang keempat, niat kasar dalam takbiratul ihram. Adapun niat jamak, dia tidak, bukan dalam takbiratul ihram. Ada ni. Sebab tu sini hak wajib sebutlah niat kasar. Kenapa dah sebut jamak? Ni cerita hak wajib ni, cerita hak wajib ni. Hak wajib. Kenapa kasar je? Hak martabat yang keempat. Saja aku semayang fardu zuhur kasar. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Niat jamak. Kenapa dah duduk martabat yang keempat? Jamak tidak wajib niat dan betul ihram. Jamak, kalau jamak takdim, niat dalam waktu yang pertama, bukan dalam semayang pun. Jamak takdim, niat dalam waktu yang pertama. Faham tak? Waktu pertama ni waktu zuhur ataupun waktu maghrib. Niat dalam waktu tu. Kalau tak niat dalam waktu tu, panggil tinggal semayang. Niat jamaknya tidak, semayangnya tidak, sampai kepada waktu asar, panggil tinggal zuhur. Kena niat dalam waktu zuhur. Nak semayang zuhur ni nak takhirkan dalam waktu asar, jamak takhir, niat lah. Niat warna, niat lah. Lepas tu nak niat macam mana, payahnya dah. Niat lah zuhur tak semayang ni kan. Pukul 1:30 ni kan masuk zuhur dah kan. Kita pun niat nak jamak takhir dalam waktu asar. Dah niat tu. Dan kita cerita hak dia nak kena niat ni dalam waktu yang pertama. Tempat niatnya dalam waktu yang pertama. Kalau tak niat, panggil hukum tinggal semayang. Tinggal semayang lah. Tak main zuhur, awak niat jamak? Tak, awak tinggal semayang, awak panggil. Niat dalam waktu yang pertama. Nanti tu jamak takdim tu jamak takhir, niat dalam waktu yang pertama. Jamak takhir hak mudah. Lepas tu afdal jamak takhir, niat dalam waktu yang pertama. Dia tu niat masa mana tu? Mau kereta, niatlah bawa kereta lah, enggak bawa kereta pun niat. Tak nak niat awal ni. Apa? Dia niat pejam mata orang kali. Kalau gitu berhenti tepi highway tu dulu. Berhenti tepi highway. Niat. Marilah peronda highway, berhenti tepi tu. Mana Haji kata mampu ke? Tak, niat jamak. Jangan duk kacau lah. Niat nak mari main kacau pula. Orang tengok nak berhenti tepi highway, nak niat jamak tak ke. Peronda lebuh raya main kacau pula dah. Orang dah lah payah nak niat. Dia main ganggu pula dah. Dia berhenti lain pula. Tak jadi tempat tu kena ganggu. Niat. Apa benda niat? Siapa ada orang, dia bukan semayang. Dia kena kata Allahu Akbar. Dia kata Allahu Akbar, tapi dia bukan takbiratul ihram. Faham dia? Nak sadar niat tu. Tapi Allahu Akbar tu zikir lah jadinya, bukan di semayang ni, tak semayang ni. Allah kata pelik pula.
Tak dia kalau tak kata Allahu Akbar tak nak niat dia kata. Dah tak apalah, tapi bukan takbir semayang tu tak zikir je. Bukan takbir semayang. Mayang nak takbir semayang kan ada wuduk, kena ada apa semualah. Kena ngadak kiblat, kenapa? Hening ni dia nak niat, dia kena kata Allahu Akbar. Anak jamak takhir ni. Allah kata pelik sungguhlah. Tak tahu nak katalah orang macam-macam lah. Ada ni. Jadi niat dalam waktu yang pertama. Jamak takdim, niat dalam sembahyang yang pertama. Jamak takdim, niat dalam sembahyang yang pertama. Dah, jamak takhir macam mana maklum dah. Jamak takdim maklum dah. Jadi kalau jamak takdim, niat dalam sembahyang yang pertama, dalam sembahyang zuhur, dalam sembahyang maghrib. Dalam sembahyang pertama, tak syarat dalam takbir ihram. Sunat letak dalam takbir ihram. Sunat jua. Tak syarat dalam takbir ihram. Dah kita nak niat kosok, ta'aruk, ta'ayun, nak niat kasar pula, nak niat jamak pula jadi banyak. Tak salah niat jamak. Selagi belum salam zuhur, selagi belum salam maghrib, niat Salam dah zuhur, salam dah maghrib, belum niat jamak takdim, tak ada masalah lah. Asal kena tunggu pukul 4 kat gang. Maghrib isyak kena tunggu pukul 8.30. Tak ada niat jamak dah sebab tak niat. Dia sebenarnya dia semai zuhur, dia tak niat jamak takdim. Mana hak asal kena tunggu waktu dia lah. Gitu je lah. Tapi nak ceritanya, jamak takdim bukan niat dan takbir ihram. Niat dalam sembahyang pertama daripada takbir sebelum salam. Tapi sunat niat tu letak dalam takbir ihram. Sunat juga. Saja aku semayang fardu zuhur kasar, jamak takdim kerana Allah. Niat dalam tu lah bubuhnya. Tapi niat kasar wajib dalam takbir ihram. Niat jamak sunat dalam takbir ihram, tapi tak syarat dalam takbir ihram. Syarat dalam sembahyang yang pertama, selagi belum salam zuhur, lagi belum salam maghrib. Itu waktu dia. Berarti tak kait dengan niat. Ni tak kait dengan dalam niat dan takbir ihram kait. Sebab dia bukan wajib di situ. Dia wajib niat jamak takdim dalam sembahyang yang pertama. Daripada takbir sampai ke salam. Cuma sunat niat jamak takdim tu bubuh dalam takbir ihram, sunat juga. Kasar ni wajib letak niat dalam takbiratul ihram. Kalau tak niat kasar dalam takbir ihram, dia wajib sembahyang tamam. Tak ni. Batulah niat jamak tak sebut sini. Jamak takdim, jamak takhir tadi niat dalam waktu zuhur. Tak ada kena-kena dengan semayangnya. Niat dalam waktu maghrib. Niat dalam waktu zuhur nak jamak takhir. Sampai masa takbir zuhur, sampai masa takbir asar, niat kasar lah ni. Niat jamak dalam takbir zuhur, niat jamak dalam takbir asar, sunat jua. Betul lah. Hak wajibnya niat kasar lah. Sekarang kita jamak takdir, jamak takhir. Kita niat dah dalam waktu zuhur. Zuhur ni kita nak takhirkan sembahyang dah waktu asar. Maghrib ni nak takhirkan sembahyang dah waktu maghrib, jamak takhir. Niat dalam waktu zuhur, niat dalam waktu maghrib. Sampai masa sembahyang pukul 5 tu, kita pun takbir zuhur. Letak pula niat jamak takhir dan takbir zuhur tu sunat jua. Kita pun takbir asar ni. Kita letak niat jamak takhir takbir asar, sunat jua. Hak wajibnya niat kasar tu. Mana kalau kita takbir zuhur jamak takhir ni, saja aku semayang fardu zuhur kasar, jamak takhir. Niat kasar tu wajib, niat jamak takhir tu sunat jua. Ada ni. Itu hak jamak takhir. Kalau jamak takdim, niat dalam semayang zuhur. Sunat letak dalam takbir ihram zuhur. Niat dalam semayang maghrib. Sunat letak niat jamak takdim tu dalam takbir maghrib. Baik. Selesai salam zuhur, selesai salam maghrib, kita pun bangun takbir asar, kita bangun takbir isyak, niat jamak pula dalam takbir tu sunat jua. Hak wajibnya niat kasar kalau kita nak kasar. Ada ni.
Hmm? Sunat aje. Kita takbir asar, jamak takdim ni. Saja aku semayang fardu asar, kasar, jamak takdim kerana Allah. Niat jamak takdim pula. Dalam takbir zuhur dan takbir asar tu, sunat juga. Hak wajibnya, niat dalam sembahyang zuhur. Jamak takdim. Gimana? Orang kita ni kan bahib jalan kan. Jamak kosong. Biar tu kata terang jelas kita dengan ilmu. Ilmu mudah-mudah sangat je, kan payah sangat. Kasar ni niat dalam takbir. Jamak takdim, jamak takhir niat dalam waktu yang pertama. Jamak takdim niat dalam sembahyang yang pertama. Tu je lah. Mana? Jadi kita lakuh niat kasar dulu. Niat imam, niat makmumnya belum. Minggu depan pula dah. Kan kata tak ada baca kitab yang kedua pula. Kan? Lepas tu niat imam, niat makmum dalam semai zuhur tu kita ceritalah pulaknya. Ni cerita wajib. Hak wajibnya semai Jumaat, wajib niat imam, wajib niat makmum. Semayang ulang, semayang kali yang kedua, wajib niat imam, wajib niat makmum. Semayang jamak takdim kerana hujang, wajib niat imam, wajib niat makmum. Sebab 3 semayang ni, Jumaat, semayang ulang, semayang jamak takdim kerana hujang, syarat sahnya adalah berjamaah. Pada ni. Cuma dalam kitab kita ni hanya sebut hak semayang Jumaat saja. Mana? Adapun kita niat imam semayang fardu zuhur, sunat. Kita niat makmum pada semayang zuhur, wajib, bukan sebagai syarat sah niat. Wajib kerana kita nak ikut tu imam. Itu bicara lain tu. Dia panggil wajib lil qudwah, dia panggil. Hak ning ni mai Jumaat, niat imam, niat makmum wajib untuk sah rukun niat. Semai zuhur, niat imam, sunat untuk dapat fadilah berjemaah. Niat makmum bukan syarat untuk sah niat sembahyang zuhur. Syarat kita niat makmum kerana kita nak ikut tu imam, dia panggil wajib lil qudwah. Itu bicara hak kita niat makmum pada sembahyang zuhur yang bukan syarat sahnya adalah berjemaah, hanya fadilah berjemaah. Itu sama dengan sembahyang Jumaat. Dia panjang-panjang belaka ni. Ni ngaji Hidayatul Sibiang ni. Hidayatul Sibiang pun. Cuma kita ni lakah ni hak kasar selesai dah. Jadi minggu depan kita balik semula kepada hak niat imam, niat makmum pada sembahyang Jumaat, kemudian pada sembahyang ulang dan juga pada sembahyang jamak takdim kerana hujang. Jamak takdim kerana hujang tersebut dah minggu lepas. Syarat-syarat dia macam mana? Hujang ada ketika takbir zuhur, ketika salam zuhur, ketika takbir asar. Antara salam zuhur dengan takbir asar tu hujangnya ada. Kemudian jamak takdim kerana hujang ni tak boleh buat di rumah, kena buat di masjid, kena buat di musalla. Kalau di rumah tak boleh. Dia ada syarat lain pula tu, kena buat di masjid yang mana kita nak hadir berjemaah. Zuhur mari, asar mari, maghrib mari, isyak mari, ni payahlah hujang ni. Jadi mari berjemaah zuhur tu jamak takdim asar lalu. Mari berjemaah maghrib tu jamak takdim isyak selalu. Balik tutup api, jimat elektrik, jimat kareng. Orang pun pelik, sebab apalah masjid tu isyak ni musim hujang ni isyak senyap seumur. Jamak takdim kerana hujang. Ni di masjid saja, di rumah tidak boleh. Kemudian syaratnya berjemaah. Kita jamak musafir tu tak syarat berjemaah, fadilah sahaja kita berjemaah. Jamak takdim syarat sahnya adalah berjemaah. Wallahu a'lam.
Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Kalau hak Jawi ni muka surat 25. Muka surat 25. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut ataupun kita boleh baca dengan awil yasmut. Kita boleh baca aw liyasmut. Kita boleh baca dengan awil yasmut. Tu jarang baca gitu tu. Aw liyasmut. Artinya sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirah. Hari akhirah, bukan hari akhir, hari akhirah. Dia kalau lepas kha ada ya, akhirah. Lepas kha tak ada ya, akhirah. Hamzah tu panjanglah. Akhirah. Al-yaumul akhirah. Al-yaumul akhirah. Kalau ada ya lepas kha. Dan hari akhirah, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirah. Nak baca. Kak Rumi tulis mana? Rumi dia tak ada. Rumi ni Rumi jelah dah. Tak ada lah. Rumi yelah. Dia A panjang ke A pendek? Tak ada panjang pendek lah. Dah Rumi nak ada panjang pendek ke mana? Ni hak Jawi ada lah. Sebab lepas kha tu ada ya. Dan hari akhirah, hendaklah ia bercakap yang baik-baik atau berdiam diri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni hadis yang masyhur ni. Kita ingat hadis ni. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis Bukhari Muslim. Ni kena ulang ni ngapa tu kena ulang ni. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirah, hendaklah ia bercakap yang baik-baik atau berdiam diri. Cakap benda molek je, ataupun berdiam diri, ataupun dengar orang yang bercakap dengan percakapan yang baik. Gitulah. Kita bercakap percakapan yang baik. Tak ada nak cakap apa-apa baik, diam. Ataupun kita dengar percakapan orang yang bercakap benda yang baik-baik. Kalau orang ni beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirah, tapi kalau dia cakap juga benda tak baik, tak beriman lah tu. Ke mana ni? Ni Nabi kata ni, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirah, maka hendaklah ia bercakap dengan percakapan yang baik-baik, ataupun dia diam. Tengok dia bercakap rajin, tapi bercakap benda hak buruk-buruk je, tak beriman gitu. Sesiapa yang beriman sebagai imanan kamilah, sebagai iman yang sempurna. Bukan maknanya orang yang bercakap percakapan yang tak baik ni, orang ni orang kafir. Bukan. Orang ni orang yang imannya iman yang tak sempurna. Tandaannya dia bercakap benda-benda yang tak baik. Dia mengumpat, dia mengeji orang, dia kata ke batang tubuh orang. Sekarang ni macam-macam ni.
Cerca ke batang tubuh orang ni sentel kan ber? Center ke apa? Settle tu beres. Settle tu beres. Ni sentel ke apa? Tak apa center tau orang panggil. Tak apa betul lah otak dia tu. Dan sekarang ni dia kata kepada orang yang tak center tu orang alim dan tok guru dia sendiri. Ni manusia sekarang. Dia hilang apa? Hilang hala apa? Hilang matlamat hidup. Ni manusia sekarang hilang matlamat hidup. Akhirnya orang pun doa balas, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balas orang yang bercakap seumpama ni. Kalau ramai orang minta, tunggulah, tak lama lah. Mulut tu jaga. Apa ni? Ni mulut yang nak tahan orang kafir tu. Siapa ke orang alim, ulama Islam kita sendiri, bukan tugu dia sendiri, dia sanggup kata tidak center. Tak comel, otak tak molek dah. Tergamuk seumpama tu. Apa ni? Hilang tujuan hidup. Ni manusia sekarang. Jangan kita kena ingat dia musibah yang Tuhan beri segera. Di antaranya kita derhaka kepada ibu bapa, dan di antaranya kita derhaka kepada tok guru kita. Ingat baik. Satu, derhaka kepada ibu bapa, boleh tunggu lah. Orang derhaka ibu bapa boleh tunggu. Tak lama lah. Dah mati. Satu lagi orang derhaka tok guru. Sebab tu kalau di foto ni, memang anak-anak murid dia tu memang tok guru kata kamu kena nikah dengan anak tok guru. Kena nikah lah. Walaupun dia nak ke orang lain dah. Dah sungguh. Sebab apa? Sebab tok guru ni dia akan pilih anak murid yang boleh ganti dia. Dia tak ambil pondok dia, tak ambil dia. Pondok dia bila dia mati, pondok dia mati. Jadi biasanya anak tok guru sendiri kalau hak lelaki tu ialah ada hak jadi, ada hak gitulah. Tapi tok guru janji ada anak perempuan je. Sebab apa? Dia akan pilih anak murid dia. Hak berjaya. Hak pandai lah. Dia tu. Sebab tu biasa pondok-pondok ni kalau di foto ni ganti 2-3 lapis itu bukan anak tok guru, menantu. Menantu bukan anak tok guru. Menantu. Sebab apa? Sebab anak tak boleh pilih. Kau boleh pilih anak. Menantu boleh pilih. Dia pun pilih yang paling pandai. Kan mak? Cerdik tu kan. Dah anak dah boleh pilih. Anak lelaki boleh pilih. Tak boleh pilih. Tapi menantu dia pun pilih. Mana anak murid dia hak ngaji rajin, hak mengaji boleh. Dah. Memang gitu. Memang di foto ni kalau kata pondok ni berlapis. Cuba tengok molek menantu. Sebab tu guru pilih. Tadi pilih menantu. Sebab menantu boleh pilih. Kalau tu kata kena nikah lah. Dia gitu. Ada orang yang jenis, yelah, dia ada pilihan dia sendiri. Lepas tu gua kata dia pun berhenti. Sebab apa tak ambuh. Kita boleh tengok lah perjalanan dia. Walaupun dia tu berilmu sekalipun, tak pergi ke mana. Ada yang kadang-kadang jadi balik Allah, mana serius sangat. Takut kadang-kadang. Takut. Maknanya nak mana tahu napok. Yelah, dia ada pilihan dia sendiri. Orang kampung dia kau kenang, comel dia nak tunggu lagi contohnya. Pada ni kadang-kadang dia ada matlamat dia sendiri. Dia nak buka tempat pengajian kampung. Kalau dia terima nak tunggu, dia terikat dah. Dia tak boleh tinggal dah, kena ganti situ lah. Dia tak ambuh lah. Dia nak kita nampak situ matlamat dia baik juga. Sebab dia nak buka pengajian kampung dia. Tapi dia langgar situ tak payah nak pergi. Yelah nampak macam tu guru penting dia. Memang dia penting untuk pondok dia hidup. Sebab kalau pondok dia hidup, dia mati dah pun, pahala berpanjangan bagi dia. Dia tambuh lah pondok, tu guru mati, pondok dia mati, dia tambuh lagi tu.
Tapi kadang-kadang anak murid ni, kita pun ada pertingah sendiri. Kita nak balik mengajar kampung kita, bukan kita nak duduk kat dia. Tengok mana dia dahulukan kepentingan diri. Ni kadang-kadang kalau dak dengar hak ni, dia nak pergi. Takkan ke mana? Tu kata, dah kepada ibu bapa, dah kepada guru. Ni boleh kata ke guru sendiri, dak settle lah, dak apalah, lambat laung lah. Jangan. Dia panggil ni muluk ni, muluk. Muluk ni panggil muluk orang tak ada hala tuju. Muluk orang tak ada hala tuju. Kalau orang beriman, dia akan cakap benda yang baik ataupun dia berdiam diri. Itu orang yang beriman, iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Tapi kenapa dia dia reke antara dengan Allah dan dengan hari akhirat? Apa Nabi dak kata, sesiapa yang beriman dengan Allah dan malaikat, sesiapa yang beriman dengan Allah dan kitab, sesiapa yang beriman dengan Allah dan rasul, ataupun sesiapa yang beriman dengan Allah dan qada dan qadar. Tapi kenapa Nabi kata sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hari pembalasan? Sebab apa? Ni kalau dak jaga molek lidah, macam mana dengan hari pembalasan? Pada ni, kalau betul-betul beriman, memang beriman, kita ni beriman belaka, tapi iman tu iman yang sempurna ke tak? Kalau sempurna beriman dengan hari akhirat, takkan nak cakap percakapan yang keji, yang buruk-buruk, yang menyebabkan kita tersungkur di padang mahsyar. Jadi orang yang cakap bukan percakapan yang buruk, yang jahat tu, beriman tu beriman, tak beriman kafir pula. Tapi imannya tak sempurna, sebab tu dia berani. Dia berani bercakap dengan percakapan yang menyebabkan dia tersungkur di padang mahsyar. Yalah, cakap tak center pula, cakap dengan sombong, dengan ketawa, dengan sini. Ini manusia-manusia yang tidak ada hala tuju, tak ada. Rosak pagi tu lalu nak rosak. Rosak kadang-kadang orang yang minat agama. Masa duk belajar universiti tu minat agama, tapi latar belakang pengajian agamanya tidak ada. Hanya semangat agama. Pengajian agama tidak ada. Pengajian agama lah, hak akidah ke, bab-bab syariat zahir, bab-bab syariat batin, hak ilmu tasawuf ke, tidak ada. Orang seumpama ni, orang yang bidang dunia, ada semangat agama tapi tidak belajar ilmu asas agama, nampak minat agama, akhirnya jadi seumpama ni kemudian. Seperti yang orang yang tidak ada arus tujuan hidup, seolah macam tak ada agama orang-orang yang seumpama ni. Jadi apabila beriman dengan hari akhirat, maka cakapannya percakapan yang baik-baik ataupun berdiam diri. Kita bicara hak sifat kecelaan, loba atas berkata-kata, yang mana apabila hati loba atas berkata-kata, maka lidah kita banyaklah berkata-kata. Bila banyak berkata-kata ni, dia banyaklah. Dia banyak jadi ikut salah. Yelah, cakap ni mula-mula molek, lama-lama itu Nabi kata, man kasura kalamuhu kasura saqtuh, wa man kasura saqtuhu kasurat zunubuh, wa man kasurat zunubuh fannaru aulabih. Sesiapa yang banyak perkataan, nescaya banyak oleh tersalah. Banyak tersalah. Dan barang siapa yang banyak tersalah dalam percakapan, nescaya banyak dosa. Dan barang siapa yang banyak dosa, Nabi kata, maka api neraka itu lebih utama dengan dia, dengan orang yang banyak dosa kerana banyak tersalah percakapan. Banyak tersalah percakapan kerana banyak bercakap. Ini yang menyebabkan akan jadi tersungkur di padang mahsyar. Jadi kita tilik kita lah. Kita ni macam mana percakapan kita, hak baik-baik saja ke? Dia hak percakapan baik ni, bukan kata nak cakap benda dunia tak boleh ke? Boleh. Kita tengok orang yang mana kita nak masuk dengan dia minat perkara apa, kita cakap kalau dia minat. Sebab apa? Sebab kita nak baik dengan dia, sebab kita nak
nak biar mudah kita nak dakwah dia. Ataupun hak mari rumah kita tu tetamu. Tetamu ni ialah ada tetamu hak jenis pesen. Kalau cakap benda hak diminat tu nampak dia selesa sikit, kita ikut area dia. Ada ni. Mai duk cerita benda-benda dunia. Dak, kita nak ambil hati tetamu. Itu percakapan yang baik. Faham tak ni? Kapan yang baik lah tu. Kita ikut hak dia berahi. Kemudian kita pun seliklah sikit. Cerita bab ilmu-ilmu ke. Faham tak ni? Ni tetamu mari duduk je tanya bab ilmu dah. Kawan tu nak balik ada hal lalu dah. Panah punggung lah kawan tu. Cakap dulu, ikut kehendak dia dulu. Ni cakap benda-benda yang bukan benda-benda agama, tapi kita cakap kerana kita nak biar tetamu kita selesa. Itu kebaikan belaka tu. Itu kebaikan. Alhamdulillah. Jadi sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia bercakap yang baik-baik atau berdiam diri. Di hari akhirat ni, bilakah bermulanya hari akhirat? Dia banyak pandangan lah di sini. Ada yang menyatakan bermula daripada kematian. Sebab berakhir hari dunia bagi orang yang mati. Ada mengatakan hari akhirah ni hari akhir selepas tiup sangkakala yang pertama. Ada mengatakan selepas tiup sangkakala yang kedua dibangkitkan. Itu bermula dipanggil hari akhirah. Ada khilaf ulama lah. Bilakah bermula hari akhirah? Bilakah berkesudahan hari akhirah? Tak ada kesudahan. Sebab syurga neraka hari akhirah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya hari akhirah tidak ada kesudahan. Bilakah bermula dipanggil hari akhirah? Ada mengatakan bermula daripada mati seseorang, kerana berakhirlah hari bagi orang yang mati. Setengah mengatakan kiamah lah, hancur langit dan bumi, bahawa dia berakhirlah dunia tu hari akhirah. Dah mati tu tak berakhir lagi sebab dunia tak hancur lagi. Saya mengatakan dah berakhir dah tu. Berakhir kepada orang mati tu lah. Setengah pandang mengatakan hari akhirah bermula daripada tiup sangkakala yang kedua. Jadi di tengah tu alam barzah. Alam barzah tak anggap hari akhirah lagi setengah pandangan. Alam barzah ni orang panggil hak tengah, hak dendeng. Dendeng dengan alam dunia dengan alam akhirah. Dendeng tengahnya alam barzah. Dia buh tengah dia dendeng orang panggil. Antara alam dunia dengan alam akhirah. Jadi alam akhirah ni bila? Tiup sangkakala yang kedua. Itu setengah pandangan lah. Bila kau bermula disebut sebagai hari akhirah. Dan berakhir hari akhirah tak ada kesudahan. Sebab hari akhirah nak sebut payah. Sebab biasa sebut akhirah. Di sini akhirah jadi sasu. Nak kena jaga nak cakap. Sebab kita ni akhirah. Biasanya akhirah. Jadi gitu. Jadi hari akhirah ni tidak ada kesudahan. Syurga neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatawakkal li baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannati." Ini hadis Bukhari, hadis sahih belakang ni. Sesiapa yang menjamin bagiku apa yang di antara dua misal dan janggut ini mulut dan apa antara dua kaki ini kemaluan, nescaya aku jamin syurga untuknya. Orang yang boleh jamin jaga antara dua lihyaihi. Lihyaihi dia misal dia antara tempat misal dan tempat janggut. Ini lidah. Kemudian boleh jamin pula jaga antara dua kaki ni kemaluan, nescaya Nabi kata aku jamin syurga untuknya. Orang boleh jaga lidah, orang yang boleh jaga kemaluan, Nabi kata aku jamin syurga baginya. Sebab apa? Sebab besarnya
mudarat lidah dan besarnya mudarat kemaluan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.